Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Bersama saya pada pagi ini, Cikgu Azizah binti Muhammad dari Sekolah Kebangsaan Tapang, Kota Baru, Kelantan. Cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 4, Unit 9, Patuh dan Selamat, SK 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra, SP 2.3.1 membaca dan menganalisis teks karya sastra. Apakah karya sastra? Karya sastra merupakan bahan yang berkaitan dengan hasil penulisan sastra Melayu, sama ada moden atau tradisional. Kalau moden tu masa sekarang, ya, sekarang, dan kalau tradisional itu masa mak kita, nenek kita, datuk kita dulu. Dan karya sastra moden ialah berbentuk sajak. Manakala karya sastra tradisional berbentuk pantun, syair, gurindam, nazam. Itu dia, ya. Boleh faham tak anak murid? Dan pilihan cikgu hari ini adalah karya sastra syair. Dan ciri-ciri syair terdiri daripada, tengok baik-baik, terdiri daripada 4 baris serangkap. Luah pula cikgu gini. 4 baris 1 rangkap. Betul-betul tengok. Tetapi sesetengah syair boleh juga dihasilkan dalam 2 atau 3 rangkap. Maknanya syair yang akan cikgu berikan pada awak ini ada 3 rangkap. Jadi satu rangkap ada 4 baris. Awak boleh lihat sekejap lagi. Dan seterusnya, syair tidak mempunyai pembayang maksud. Berbeza dengan pantun. Syair baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, semuanya makna, semuanya maksud. Dan baris pertama, hujung baris pertama tu ada tanda koma, hujung baris kedua ada tanda koma, hujung baris ketiga ada tanda koma, dan hujung baris keempat barulah noktah. Sebab semuanya maksud. Berbeza dengan pantun, pantun ada pembayang maksud dan maksud. Pantun baris pertama, pembayang maksud pertama, baris kedua, pembayang maksud kedua, baris ketiga, maksud pertama, baris keempat adalah maksud keempat. Jadi, dia punya tanda baca untuk pantun, baris pertama hujung dia tu, awak bubuh tanda koma, hujung baris kedua, bubuh koma bernoktah, hujung baris ketiga, masukkan tanda koma, dan baris keempat, masukkan tanda noktah. Maknanya tanda akhirnya satu rangkap pantun. Boleh faham tak anak-anak sayang? Okey, cikgu pergi lagi. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris terdahulu. Maknanya, makna tu ada kesinambungan antara satu baris dengan satu baris. Dan sebuah syair biasanya menceritakan suatu kisah, ya. Kisah hari ini cikgu nak cerita kisah sekejap lagi, rahsia kisah tu. Dan bilangan perkataan dalam setiap baris adalah sama, iaitu 4 perkataan dan 8 hingga 12 suku kata dalam satu baris. Okey, cikgu harap anak murid sekalian boleh ambil panduan, pengetahuan dalam ciri-ciri syair yang telah cikgu bentangkan tadi, ya. Dan teks syair boleh anak-anak sekalian lihat dalam buku teks tahun 4 muka surat 56. Mari kita sama-sama tengok teks syair tersebut. Ini dia. Tajuk syairnya adalah Nasihat Ayah Bonda. Dan hari ini cikgu nak anak-anak murid sekalian bersyair bersama cikgu dan cuba dapatkan lagu syair yang betul-betul sesuai, betul-betul padan dengan syair yang akan cikgu dendankan sebentar lagi, iaitu syair Siti Zubaidah, ya. Ini dia syair Siti Zubaidah, iaitu Nasihat Ayah Bonda. Syair Siti Zubaidah tu bukan Siti Zubaidah yang cikgu syairkan, tetapi syair berirama Siti Zubaidah. Dan tajuk yang akan cikgu lagukan syair hari ini adalah Nasihat Ayah Bonda. Dengarkan dan sama-sama ikut cikgu, ya. Okey, kita syair.
Nasihat diberikan untuk anaknya, iringan doa ayah dan bonda, sematkan semua di dalam dada, agar selamat di mana berada. Itu rangkap pertama. Kita ke rangkap yang kedua. Ikut cikgu betul-betul ya. Di tepi koridor berhati-hati, bergurau di tangga, bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti, tiada cedera, ceria pasti. Seterusnya, rangkap yang ketiga. Sama-sama kita lagukan ya. Di kantin dan tandas usahlah leka, jika terjatuh kaki terluka, kalau hindari tiada berduka. Guru di sekolah semuanya suka. Itu dia. Bagaimana dengan syair cikgu? Bagus tak? Dan kalau boleh, cikgu nak awak semua, anak-anak didik semua bersyair serupa dengan apa yang cikgu lagukan tadi. Dan cikgu percaya anak-anak didik semua boleh lagukan syair tersebut. Seterusnya, mari sama-sama kita bincangkan isi atau maklumat yang terdapat dalam syair tadi ya. Dan cikgu akan bagikan awak semua kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan pertama untuk rangkap pertama, kumpulan kedua untuk rangkap kedua, dan kumpulan ketiga untuk rangkap yang ketiga. Jadi, setiap kumpulan akan menganalisis maklumat syair dalam bentuk isi syair dan selepas ini persembahkan pada cikgu di hadapan kelas. Ya, cikgu akan bagi masa pada awak. Jangan risau, jangan bimbang. Dan inilah hasil perbincangan yang telah awak semua buat, iaitu pada rangkap pertama. Mari cikgu baca dan sama-sama kita baca ya. Pada rangkap pertama, isi syair yang boleh diambil adalah kita hendaklah mendengar nasihat ibu dan ayah supaya kita sentiasa selamat walau di mana kita berada. Dan kumpulan kedua pula untuk rangkap yang kedua, isinya adalah kita harus sentiasa berhati-hati apabila berada di koridor, jangan sesekali bergurau di tangga. Kita juga harus sentiasa mengikuti peraturan apabila berada di padang supaya tidak cedera. Manakala untuk kumpulan yang ketiga, untuk rangkap yang ketiga, ini dia ya. Apabila kita berada di kantin atau di tandas, jangan selalu leka kerana apabila kita terjatuh, kita akan terluka. Dan akhirnya kumpulan yang keempat,
telah membentangkan isinya. Kalau kita dapat mengelakkan sesuatu yang membawa kesedihan, tentu semuanya akan berasa gembira. Dan itulah tadi isi yang telah sama-sama kamu bincangkan dalam kumpulan, dan cikgu rasa bangga dengan kamu semua kerana dapat mencipta isi, melahirkan isi yang bagus. Syabas anak-anak cikgu sekalian, ya. Dan daripada isi yang telah kamu bincangkan, ciptakan, ya, cikgu nak kamu cuba padatkan isi tu supaya menjadi lebih pendek dan sesuai untuk kita masukkan dalam peta bulatan, maklumat dalam peta bulatan yang akan kita buat sebentar lagi. Dan ini peta bulatannya. Peta bulatan itu awak tengok ada garis 4 segi di luarnya. 4 segi itu ada perkataan guru, ada perkataan buku, ada perkataan internet, ada perkataan majalah. Ini menunjukkan sumber maklumat yang awak perolehi. Tapi untuk hari ini, sumber maklumat yang awak perolehi adalah daripada saya, guru, dan daripada buku teks yang awak gunakan. Kita tidak ada sumber daripada internet atau majalah. Kita tak guna ni. Mungkin selepas ini kita akan guna, kita akan cari lebih lanjut lagi tentang berhati-hati di koridor, nasihat ayah bonda dan sebagainya dalam internet dan majalah. Baru kita gunakan sumber majalah dan internet, ya. Dan sekarang kita nak masukkan maklumat pertama atau analisis maklumat pertama, iaitu ini dia. Peraturan di padang harus diikuti. Kalau kita bayangkan padang, tempat yang luas, ya. Awak kalau hendak ke padang harus beratur dengan cermat, ya. Tambah-tambah musim sekarang memang tidak ada bermain di padang, tetapi beratur mengikut laluan anak panah yang disediakan adalah amat penting untuk mengelakkan kecederaan berlanggar antara satu sama lain. Boleh faham kan? Ikut peraturan di padang. Beratur, pakai baju yang sesuai, pakai kasut yang sesuai, barulah kita akan selesa berada di padang dan terhindar daripada kecederaan. Seterusnya, isi yang kedua, jangan leka ketika di kantin dan di tandas. Sekarang awak beratur untuk ke kantin, awak pergi ke tandas dengan berhati-hati, ya. Sebab di tandas itu banyak lantai, ada lantai yang licin. Kalau awak berlari ke tandas, awak mungkin akan tergelincir. Dan apabila ke kantin juga, awak tak boleh bergurau, ya. Tak boleh sembarangan berjalan sana sini, ikut laluan, beratur dengan betul, dan ini boleh mengelak daripada kecederaan. Dan seterusnya, kita pergi pula kepada isi yang seterusnya. Jangan suka bergurau di tangga. Sekolah kita ni banyak tangga, ya. Kiri, kanan, belakang, hadapan, semua ada tangga. Dan awak gunakan tangga untuk ke tingkat atas. Jadi, apabila berada di tangga, jangan sesekali bergurau. Sebab banyak bahaya yang boleh awak dapat. Contohnya, awak jatuh tangga. Bahaya jatuh tangga, awak akan luka, cedera dan sebagainya. Dan apabila awak bergurau, awak sudah tidak berhati-hati, awak leka, dan ini boleh berlaku tolak menolak dengan kawan-kawan, juga boleh mengakibatkan jatuh. Jadi jangan sekali-kali bergurau di tangga. Ingat pesan cikgu dulu. Ini pesan cikgu, ni pesan yang penting, pesan nasihat ayah dan bonda awak sendiri. Dan satu lagi cikgu lupa nak bincangkan tadi adalah berhati-hati di koridor. Awak tahu tak apa di koridor? Koridor ini ialah tempat di tangga, dia ada ruang kosong. Sebelum awak turun tangga, dia adalah koridor. Ataupun laluan-laluan untuk awak ke bilik-bilik darjah, itu adalah koridor. Kalau awak sering bergurau di koridor, berjalan, laju, berlari, itu semua boleh mengundang bahaya pada awak. Mungkin awak terjatuh, tergelincir dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan awak cedera. Jadi, sekali lagi, saya nasihatkan, berhati-hati apabila berada di koridor. Dan sekali lagi, peraturan di padang harus diikuti. Jangan leka ketika di kantin dan di tandas. Jangan suka bergurau di tangga. Ini adalah nasihat ayah bonda awak yang terdapat dalam syair yang telah awak lagukan tadi. Ya, cikgu harap awak semua boleh faham. Seterusnya, cikgu nak kemukakan soalan. Dengar betul-betul soalannya. Sedia ya.
Apakah akan berlaku sekiranya awak tidak mengikuti nasihat ayah bonda? Cikgu nak tanya Idham. Idham angkat tangan tadi. Bagus Idham. Angkat tangan itu menandakan awak nak jawab soalan secara sukarela. Itu yang cikgu suka. Awak berani, awak yakin, awak sentiasa bekerjasama pada cikgu. Cuba jawab soalannya bagaimana? Betul jawapannya. Bagus sekali. Dan maksudnya kalau kita tidak mengikuti nasihat ayah bonda, kita akan mendapat kecederaan, kita akan mendapat kesedihan, kita akan luka dan sebagainya. Itu jawapan yang telah diberikan oleh Idham tadi. Bagus Idham. Cuba lagi lain kali, orang lain akan cuba lagi lain kali. Jawab seperti Idham. Bagus. Sebagai akhir perbincangan kita hari ini, cikgu ingin rumuskan nasihat ayah bonda dalam bentuk dikir isi syair. Jadi awak semua akan berdikir bersama cikgu, iaitu mendikirkan analisa isi syair. Jadi dikir itu tajuk dia sama, iaitu nasihat ayah bonda. Ini sebagai rumusan. Mari sama-sama berdikir dengan cikgu. Boleh? Dikir biar lagu yang baik-baik, lagu yang merdukan suara awak, ya. Okey. Ingatlah pesanan ayahnya, jangan lupa pesan bonda. Berhati-hati di koridor, jangan suka bergurau di tangga. Ikut peraturan ketika di padang, jangan leka ketika di tandas dan kantin. Nanti jatuh kita terluka, hindari segera supaya tiada duka. Itu semua nasihat ayah bonda yang perlu awak ikuti. Jadi sekali lagi cikgu nasihatkan, ingatlah sentiasa pesan ayah bonda, kerana ayah bonda lah insan yang paling berharga dalam hidup kita. Dan sentiasalah anda semua, anak didik semua, ingat tidak lupa pesanan ayah bonda kita. Dan sebagai akhir bicara, cikgu harap awak semua boleh mendapat kemahiran melagukan syair dan juga boleh mengikuti segala isi syair yang telah kita bincangkan. Dan ingatlah, isi syair itu merupakan satu panduan, satu pedoman, satu nasihat untuk kita menjalani hidup kita sehari-hari. Kerana hidup kita ini amat berguna. Hanya sampai di sini dari cikgu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Salam bahasa. Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Dan kita jumpa lagi.